Irregular, okey. Ini pun hampir lah nampak master plan. Okey, dia cakap macam nampak master plan tu, dia tak salah, dia dapatkan tu. Cuma maybe nak tengok the process before tu, kalau dia ada buat something yang tu. Okey, kalau ini siapa punya ni? Siapa punya? Saya punya. Saya tu siapa? Saya tak nampak nama. Zulfikri. Fikri. Okey, ni tengoklah. Ini semua ada dalam you punya design ke? Ke you ambil everything dalam buku tu? Ke Ada. semua tu ada? Ah, Tapi tulisan kena manual lah, bukan komputer ni. ah. Saya Ha. tak tulis ke? Tapi kalau you kata ni karakteristik, okey, jangan letak situ je. Terus tunjuk kat mana satu-satu ni. Kat mana area. Sebab tu sebagai reference tak apalah, tapi untuk dalam board tu terus letak dah apa yang setiap satu ni kat mana, spaces kat mana. Okey, faham tak? Faham. Ha. Cuma better kalau ada tiga ni, separate kan je buat. I think kalau just buat ni asing-asing. Ni satu, ni dua, ni tiga. Tiga butter paper, senang. Sebab ni kecil sangat, susah nak nampak. Dia punya step tu. Ni saya compilekan dalam satu board je, sir. Tak apalah, sebab tu saya kata hari tu, biar you buat benda tu dalam butter paper. Buat benda tu, jangan tak perlu nak apa Tu dah mata paper, sir. nak proper sangat pun, nak susun lagi pun. Lepas tu saya nak tengok. Ya? Betul lah butter paper. Cuma tak perlu nak susun macam ni lah, 1, 2, 3 dalam satu ni kan. Better saya nak tengok Okay, ni satu okay. paper. Dia mesti datang butter paper kan. Sebab dia nak submit dalam tu, yang hantar tiga lah. Hantar terus tiga. Okay. Ada something lah dalam tu, jangan kosong itu je. Tunjuklah daripada datangnya form tu. Okay, sir. Okay. Tapi okay, kalau style you all apa overall tu buat, okay, you ada apa, you ada tulis apa you follow kan, okay, ini good lah, tak apalah, okay, ni boleh you maintain dulu. So siapa-siapa yang tak ada tu boleh start letak ni. Jadi saya tahu mana datangnya that form tu. Okay, walaupun you tak pakai yang 6 tu pun, you ambil daripada lain ke, kan, lain ke apa, tapi sebenarnya kalau benda tu tak akan datang lain pada 6 tu pun kan, yang 6 apa, 6 punya apa, 6 teknik tu kan. Rasa semua akan jatuh dalam that 6 juga. So better you follow je, ambil satu yang mana you rasa yang rasa fit. Kalau kata macam you nak combine dua elemen, tak apalah. Kalau kata ada dua kan, nak pakai satu, contohnya satu nak pakai apa, rectilinear, combination rectilinear dengan contoh lah kan, contoh rectilinear dengan apa tadi lah, radial ke, radial kan. Buatlah kalau rasa tu perlu. The combination of two proses dia. Yang mana tak ada lagi lah, ni tak ada, tak tahu. Tapi benda ni nampak ada je kalau tengok form tu irregular lah kot. Ni apa? Patin ni kan? Betul? Mana orang ni? Macam Haziq. Rectilinear tu kat mana? Adakah space tu kat mana? Saya tak nampak space tu. Okay? So tak perlu ni lagi pun. Tak perlu lagi legend ni. Tak payah lagi. Kita bukan nak tengok. Saya bukan nak tengok ni lagi. Risk apa semua tu. Okay? Ni master plan. Nanti tu saya kata saya tak nak tengok benda yang tu yang dah siap nak ready lah tu. Saya nak tengok dia punya proses dulu. Okay? In order to go to the next step. Rectilinear tunjuklah. Okay. Ni pun mana yang qualify tu, kat mana? Saya tak tahu space ni apa. Okay, Aisyah ni okay. Nampak dia clean lah. Dia ada yang sebelum datang ke sini tak, Aisyah? Proses yang you conteng dulu dekat plan tu, ada tak? Tak ada. Ada tak ada?
Tak ada. Ada. Terus buat ni je. Terus pakai drafting. Macam tu. Tapi kalau tu lah punya step, tak boleh nak ni lah. Sebab tu lah masing-masing dia ada dia punya own style lah. Tapi kalau rasa that's a teknik yang boleh fit, so ni lah consider dia punya schematic. Okay, so tak ada masalah. Tapi as long as saya nampak lah proses tu. Okay lah, kira dah apa. Sekarang ni the next step is to refine your spaces tu. Planting tu saya nampak dia letak dah sikit. Okay. Boleh tak yang sebelah yang you letak ni, letak sekali konsep dia. Konsep apa? Untuk semua lah, untuk semua. So saya nampak terus lah. Yang ni macam mana dia relate dengan yang ni. Boleh? Ada sikit something to do. So dalam paper ni saya nampak macam mana dia relate dengan form ni. So ni berat macam tu. Flow tu ada. Boleh ya? Ni sama ni siapa punya ni? Ni siapa punya? Rabiatul. Ada tak step yang sebelum ni buat? Yang you just draft dulu? Ada, sir. So masukkan sekali lah. Saya nak tengok itu dulu, boleh datang kepada ni kan. So dalam yang belum, yelah yang rough ni tu lah tu. Saya kata yang kerja-kerja you rasa macam buruk tu, itu saya nak tengok juga sebenarnya. That's part of your process. Sebab tu saya nak tengok proses dia berlaku. Itu je. Sebab tu saya tanya Aisyah kata kadang-kadang ada orang buat, yang ni dia buat selepas daripada dia conteng. Tapi ada juga style orang buat, memang dia buat terus macam ni lah. Sebab dia mungkin sebab konsep approach rectilinear tu, dia kena gunakan grid. Grid dengan gunakan row and column kan. So mungkin dengan cara kena pakai drafting tool tu, itu lagi work, dah okey lah. Tapi cuma kalau someone yang buat very organic kan, ni organic shape ni, dia mesti datang dengan sketches dulu. Dia mesti buat roughly on the side dulu. Betul tak? Betul Rabiatul. Dia buat dulu kan, dia conteng dulu kan. So yang conteng tu tunjuk sekali. So at least ada yang ni, ada this one and this one. Okay, ada yang cerita pasal form ni kan. Saya pakai ni part of the form. Ni form apa ni yang you pakai? Form ni mana? Betul. Form apa ni? Ingat tak? Curvilinear. Curvilinear. So tulislah, buatlah macam ni. Curvilinear. Dekat sheet satu lagi lah. Satu lagi sheet yang you buat sebelum ni. Letak yang you ada sketch apa semua tu. Dalam tu. Ni letak. Dia punya inilah dia punya ni, dia punya item reference tu. Dia tulis konsep sikit, so saya boleh tengok macam mana dia evolve. Tu baru attach dengan yang ni sekali. Okay, saya nak tengok proses tu. So semua yang lain pun sama, yang saya nampak macam buat proper ni, macam ni pun. Ni siapa punya ni? Ni siapa? Dia ada proses berlaku tak sebelum ni? Yang nak buat ni pakai approach apa? Form apa? Rectilinear means that pakai grid lah kan? Betul? So terus buat macam ni ke? Ada you buat roughly dulu kat tempat lain? So itu pun saya nak tengok. You test sekali. Yang rough example. Okay, together dengan sama juga.
number one item ni, number one macam Aisyah, number one, number two ni. Yang saya tunjuk ni. Konsep pun ada. Konsep dengan form dia lah. Okay, form dia. Ni siapa? Amal. Amal. Ni pakai apa? Saya pakai irregular. Irregular. Saya tak nampak boundary side tu. Saya tak, dia kena buat biar benda tu ada apa, side contact lah kan. Nampak macam sini Aisyah buat kan. Dia ada jalan lalu klik tu. At least nampak dia tak terapung lah. Macam yours ni nampak saya tak tahu apa. Sekejap. Tarik je. Nampak rupa dia kat side macam mana. Okay, so dia kena tambah dia punya surrounding tu. Tapi saya kata side plan tu just copy paste banyak-banyak kan. Setiap satu tu ada side plan dengan dia punya surrounding dia. So at least saya nampak macam ni space ni dia macam dia berada di mana lah kan. Kalau dia jalan lah macam tu. Tak tahulah, saya tunjuk je. Okay, so saya nak nampak dia punya konteks tu. Side konteks tu. Sebab sini saya nampak dia macam dia terapung sikit. Saya tak nak tengok benda sebagai objek, saya nak tengok benda sebagai space tu. Boleh. Okay. Ni, siapa punya? Siapa ikut ni? Saya Izatul. Izatul. Ada tak yang sketches ni? Yang butter paper ni? Tak ada. Tracing kan? Ni pakai apa tracing? Butter paper? Butter paper. So, ni nampak ni adalah ni. Nanti nak siapkan. Cuma tu lah, tu saya kata dia tak perlu terlalu, tak apalah nak buat. Kalau rasa tu lah teknik yang you rasa sesuai, you terus nak buat proper macam ni, buat lah. Cuma saya tak nak, saya tak nak benda ni macam you buat and then you erase. Tak. So saya prefer you buat and then you overlap lagi dengan benda lain kan. Maknanya benda tu kan, you tengok dalam, saya tengok contoh dalam slide apa tu kan, dia bukan terlalu clean sangat kan. Dia buat and then dia buat lagi something ke apa ni ke mana ke. Tapi dia kalau silap pun macam dia overlap balik macam tu kan. Dia tak perlu tu, saya nak boleh nampak benda tu bila terlalu clean kan. Clean tu kadang okey untuk final product, tapi proses tu biar dia you free dulu, jangan terlalu rasa macam nak kemas sangat. Jangan salah faham lah, bukan saya kata you nak bagi kerja you tak kemas, tapi untuk proses, dalam proses you kena biasakan terus lukis je. Faham tak? Untuk semua ni pun kan. You jangan rasa okey benda tu kena very proper, dan dia ambil masa lah. Bila proper sangat, kadang-kadang you terlalu takut nak buat mistake, takut nak buat salah. Bila takut buat salah, dia macam that exploration punya part tu mungkin kurang sikit lah. Faham tak? Kalau saya sebut-sebut. Faham tak faham? Faham. Okay. Hobi. Tapi kena ni lah, nanti kena manual lah semua ni. Tak apalah untuk step tu, tak apa. Nanti bila sebenarnya benda ni attachment je lah. Sebab tu saya kata dia tak perlu apa ni. Rasa ni tak perlu submission untuk ni pun kan. Tak perlu ada tak perlu ada format ni, tak apa. Tapi nak buat lah. Kan kalau dah buat tak apalah. Tapi saya tengok ni mungkin ni buat freehand ni kan, semua ni kan. Lebih. Sir. Okey, boleh pakai buat linear. Cuma spaces tu saya nak tengok dia punya link tu. Okey, kadang-kadang saya nak tengok lah, sebab kadang-kadang bila yang you buat petak ni, dia represent space apa.
dalam ni. Jadi open macam ni kan. So maybe you need to explain lah something. Ada apa kat sini. What's gonna happen kat situ. Kalau open lah. Kalau kata open space, open space terus. Okay. Macam yang dah letak ni, okey lah dia letak apa, dari segi planting tu, okey lah dia dah letak dah benda-benda untuk planting. Tapi tengoklah juga dia punya connection tu. Kan, bila dia pakai recliner tu, dia still nampak dia kena apa? Dia kena scatter lah walaupun dia 45 kan, 45 degrees kan. 45 kan, 45 degrees. Adakah yang buat tu semua 45? Tengok balik. Adakah ni atau ni dah tukar angle ke? Tak tahu lah. Kalau rasa macam dia tak nak terlalu rigid sangat dengan 45, you pakai irregular je. Regular boleh jadi macam-macam angle. Lepas tu kadang-kadang okey nak pakai 45 dengan katakan irregular sekali. Contoh kan. Buatlah, tak masalah. Ada dua pun. Dua reference lah. Up to you. Buat irregular ke apa. Mana. Okay, saya nak you freekan idea tu, kali tu. Okay, curvy linear ni straightforward lah. Siapa punya? Curvy linear. Siapa punya? Tak ada tuan ke ni? Ada? Tak ada orang punya ni? Apa teks tu? Saya tak nampak. Adiba punya, sir. Adiba. Okay. Cuma kena free flow ni je lah. Ni tak flow sangat ni. Jangan ni sangat. Lepas tu saya kata, you conteng dulu. Kadang-kadang yang you kena betul-betul okay, proper ialah ni, building line ni. Ni saya nak tengok semua proper. Ini yang kena keras, kena order betul. Kenapa? Very orderly punya manner. Okay. Yang ni kalau boleh, ni memang you pakai, betul-betul pakai drafting tu. Tapi you dah buat satu, you copy-copy banyak-banyak pun kan. Boleh copy banyak trace ya. But yang ni, saya tengok ni tak, nampak dia line tak straight tu. Tak payah nak kena buat macam ni pun, buat line biasa cukup dah. As long nampak benda tu straight and very apa, nampak orderly lah, nampak structure sikit. Sebab tu bangunan memang kena betul-betul proper pakai drafting tool. Pakai ruler ke apa. Dan baru nampak flow ni akan berlaku kat luar ni. Ni kena banyak lagi, banyak try and error lagi. Tak tahu dia punya tu macam tak connected. So tengok balik yang saya bagi contoh-contoh tu. Okay. Sebab curvy linear ni memang dia tak susah sangat sebab dia free flowing kan. Okay. Model view yang okey tu okey lah. Okay, saya rasa apa-apa pun nanti for this Thursday ni siapa yang dah boleh tunjuk at least a preliminary preliminary master plan yang mana siapa yang rasa dah nampak rupa macam ni Aisyah ni boleh lah kot, dah boleh proceed pada preliminary kan, master plan dah nampak macam yang dia buat tu detail lah, dia buat tu detail, siap. Okay, tapi dalam bentuk prelim lah, so saya tak mungkin ni. Tapi kalau dia rasa boleh up to level dia dah boleh tahu dah dari segi apa the detail inside your master plan, dia buat je lah. Tak payah tunggu pun. Okay, sebab bezanya kalau master plan pun dia just nak add maybe in terms of ni lah, in terms of details lah, details of apa, maybe colours ke, colour scheme kan, colour scheme. Mungkin kalau apa, kalau benches tu dah nampak terus dah benches dia size apa. Gitu. Okay, tapi boleh buat as draft dulu lah. Then kalau wall ni hitamkan lah wall ni. Hitamkan. Bangunan, okay, every wall ni sebab kita potong kan. So memang kena hitam. Apa-apa yang potong memang kita hitamkan. Sama lah dengan section tu. Okay, sebab tu kalau section tu kalau dia punya apa, bawah dia kan, kalau nak tapak dia kan, memang kita boldkan kan, bagi hitam je tu.
Bukan hitam lah ni. Office pula color. Hitam kan. So ni pun nanti hitam lah ni. Okay, so dia takkan hollow macam tu. Hitam. Okay, kalau door macam tu lah. Wall je hitam. Tengoklah dalam buku memang ada. Contoh. Kalau tingkap, dia tingkap. Dia tak hitam kan. Dia wall je. Yang brick wall tu. Pintu tak ada hitam. Tak boleh masuk. Sebenarnya architecture lah. Tapi tak kisah pun. Tapi dari segi presentation lah. Presentation visual. Kat luar tu dah boleh freely buat lah apa yang nak buat kat luar tu. Okay, dari segi apa, pattern ke, apa, pattern ke, floor pattern ke, tu master plan lah, dia nampak detail, up to that detail. Okay, in general tu lah saya punya komen lah setakat ni. Siapa nak tanya apa-apa? Ada soalan nak tanya? Kalau lebih pada apa? Lebih pada nak cari idea untuk dapatkan form ke macam mana? Ke ada yang tak faham? Ke lebih pada nak siapkan je benda ni? Mana? Cuba. Ya. Tadi saya kata yang saya tak fahamnya kan untuk schematic plan. Lepas tu saya kata kalau dah termasuk yang detail tu, termasuk dengan preliminary plan tu. Maksudnya? Maksudnya schematic dengan preliminary plan tu kena campur ke? Kena gabung ke? Ataupun asing-asing? Tak semestinya tu saya kata. Sebab macam saya tengok contoh, ada orang yang macam saya tanda master plan ni, dia dah nampak rupa macam master plan dah. So mungkin dia tak fully completed, so kita boleh consider ni sebagai prelim master plan. Tapi ada orang dia buat ni, inilah dia punya schematic dia. Sebab schematic dia mungkin berbentuk apa? Membentuk something yang dah nampak macam detail lah. Untuk setengah orang ni adalah preliminary kan, sebab dia macam master plan tapi dia belum final lagi. So saya kata schematic tu boleh jadi juga macam ni. Sebab tu saya tanya Aisyah tu, dia bila dia start lepas pada conceptual diagram tu, dia start terus buat ini ke atau dia buat another process of defining dia punya functional diagram tu. Kalau itulah dia punya bentuk schematic plan, okay, saya boleh terima juga. Kalau inilah dia punya bentuk schematic plan, saya boleh terima juga. Sebab tu step masing-masing. As long as step tu ada. Faham tak? Sebab tu setiap orang, mungkin step dia berbeza. Mungkin dia lebih pada nak buat macam you buat ni, okay. Ni tak apalah, ni kalau schematic lah. So lepas pada ni, dia dah lagi detail lah. Mungkin detail you, mungkin nampak macam ni sikit, macam Aisyah punya ni. Sebab dia dah nampak space kan, nampak very apa, nampak dah ada scale, dia nampak dah ada at least nampak bentuk-bentuk elemen tu dah nampak dah rupa dia. Macam yours ni mungkin lebih pada labeling dulu kan. So tak apalah kalau ni ada schematic, saya terima sebagai schematic lah. Tapi the next step tu dah pergi pada master plan lah. Tu saya kata tadi, jangan confuse dengan prelim ni. Prelim ni is something yang belum siap, yang belum final. Faham tak? So lepas pada ni memang you nak buat master plan kan, betul tak? Ini kan, you nak pergi pada master plan, you nak buat proper nanti kan. You nak buat proper dengan apa? Dengan skill, dengan drafting, at least drafting tool lah, nampak dia punya tu very organized sikit. So bila you submit, bila tunjuk yang tu kat saya consider tu sebagai prelim master plan lah. Sebab dia dah macam master plan. Cuma belum siap lagi. Yang nak submit final dalam board tu, itu adalah master plan yang dah siap semua. Dengan every detail tu. So the next step, hari Khamis ni saya nak tengok you dah buat a master plan. A preliminary master plan. Saya sebut preliminary ni tak apa. Saya sebut you buat master plan je. Senang. Kalau tak confuse sangat. Cuma master plan tu, saya boleh komen lagi dan you boleh betulkan lagi. Faham tak? Boleh faham tak ni? Saya nak semua orang faham. Jangan terlalu fikir, okay, prelim kena rupa macam ni. Kalau master plan kena rupa macam ni. Schematic kena rupa macam ni. Itu saya tekankan tadi masa lecture tu. Jangan terlalu fikir, okay, nak apa? Nak fikir dia berbentuk macam mana. As long benda tu sebenarnya ke arah nak siapkan master plan. Dia ada step-step dia.
Prelim tu ialah something yang belum final dah. Okay, tu je. Okay, so next step you know, master plan tu something yang ada rupa macam nak dekat master plan tu, okay, itulah consider sebagai prelim sebab something yang belum final lagi. Okay tak? Clear tak Elok? Sir, schematic ni dia just form je kan? Tak ada pun plan-plan pun kan? Macam mana? Tak ada plan? Maksud saya masa lakar dia punya ni je kan? Tak ada pun tumbuhan-tumbuhan lagi kan? Itu just dekat apa? Yang tu kan? Betul lah sebab boleh lah kalau sebab tu kadang-kadang yang dalam apa schematic ni pun ada orang nak letak pokok juga, tak apalah sebab dia nak ceritakan mungkin konsep dia ada kena-mengena dengan pokok tu juga. Tak semestinya itu tak semestinya. Kalau perlu letak, kalau tak perlu tak payah letak. As long as dalam schematic tu saya nampak dah spaces yang you nak try buat tu. Cuma spaces tu dah nampak dah form dia. Form dia dah berlaku. Faham tak? Compare dengan you buat sebelum ni functional kan, functional diagram tu, you buat lebih pada bubble diagram kan. Tu tak apalah, bubble tu bubble lah. Mungkin schematic pun dia ada bubble juga. Cuma dia dah kan evolve kan, saya cakap pasal evolution kan. Form tu dah berlaku dah dalam schematic tu. Saya dah nampak dah form dia macam mana, lebih kurang. Faham tak? So kiranya dekat board yang ni schematic, preliminary dengan master plan lah sir. Dekat buat yang ni? Tak faham. Untuk submission? Kan, untuk submission nanti, kiranya tiga-tiga tu kena ada dalam satu board ke ataupun kena asing ke, tak kisahlah. Dalam submission kena ada master plan saja. Itu sahaja. Master plan sahaja? Ya, dalam board yang saya bagi board layout tu, yang dalam classroom tu, dia mana ada. Tengok ni, kena follow betul-betul. Tengok ni yang dekat mana ni? Okay, dekat yang ada organisation kan, layout ni. Okay, master plan ni. Cuba tengok ni balik. Ini adalah requirement untuk submission. Tak ada schematic ni kan? Ada tak? Tak ada prelim kan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, kita ada. Master plan je. Cuma nanti masa buat tu, saya nak minta you upload proses you dalam Google Classroom ni sebagai apa? Bukti you dah melalui proses tu. Supaya nanti, kalau saya kata, okay, you all submit master plan, tiba-tiba muncullah master plan sini. Daripada conceptual, ada master plan terus. Tapi you tak melalui proses ni semua. Tu saya boleh consider, saya boleh kata, okay, ni sebenarnya you copy paste je daripada mana-mana. Saya boleh claim yang tu sebab you tak ada proses ni. So jangan ingat, tu saya kata benda ni jangan terlalu nak fikir nak submit apa macam tu. Tak, saya nak tengok proses ni je. Faham tak? Sebab tu saya kata kenapa nak kena buat terlalu kemas sangat, kenapa nak kena buat dengan ada title block semua tu. Sedangkan benda tu is a process. Tapi kena ada, wajib ada. Dan saya minta you upload pun. Sebab nanti bila submit, dia ada nanti submissionnya folder tu kan. Bila submit board yang ada master plan tu, dalam masa sama, bila saya nak refer balik, saya nak tengok proses ni ada juga dalam create punya folder. Everything yang you create, you nak cuba buat yang you punya proses kan, you buat semua, lambakkan semua dalam create punya folder tu. Sebanyak mungkin pun tak apa. Kalau benda tu just cincai pun tak apalah. As long kan you ada nama dia. As long as you letak nama you ke apa. Claim as yours lah. Jangan tak ada nama pula. Okay, faham tak? Jangan confuse lagi. Tak ada schematic plan punya board. Tu yang nak cakap. Dulu-dulu mungkin ada. Yang schematic plan ni boleh, kalau untuk macam nak hantar nanti, boleh freehand kan? Maksudnya yang macam tu semua freehand boleh kan? Ya, boleh freehand. Freehand tak ada masalah. Memang saya nak freehand pun. Cuma yang saya tak nak freehand, saya cakap tadi, yang betul-betul kena ada proper, ialah ni, bangunan ni. Yang ni saya nak setiap satu tu, dia dah ada standard dah. Memang yang ni set plan ni kan.
set plan ni jangan freehand lah. Buatlah nak pakai, nak trace ke apa. Dia ada straight. Nak buat outline saja pun tak apa. Yang freehand tu yang keliling tu. Kan, yang nak buat macam ni kan. Ni. Ni sebab tu saya minta siapa yang buat ni apa. Janganlah buat sampai bangunan pun buat freehand. Nampak comot kan, nampak tak elok kan. Sedangkan dia kena straight. Yang freehand tu ideas kat luar ni. Itu you boleh buat banyak-banyak kertas tu. Sebab you nak buat benda tu as continuous punya proses. You buat banyak-banyak kali macam tu. Memang tak ada masalah kena buat freehand. Memang kena buat freehand pun. Kecuali building ya. Building line tu kena proper. Faham tak? Yang master plan untuk yang hari Khamis ni pun boleh freehand ke ataupun kena proper juga? Okey, yang tu bila nak ke arah nak master plan tu, yang kalau kita nak panggil sebagai prelim tu, okey, yang tu dia proper sikit. Dia memang kena proper dah. Dia kena buat sort of macam ni lah kan. Dia dah ada apa? Dia dah ikut scale dengan ni lah, dengan measurement semua tu. So line tu dah tak freehand lah. Kecuali benda tu memang buat organik kan. Organik memang kena freehand lah. Tapi ada kat cara dia kan. Kena pakai range curve ke semua tu. Dapatkan dia punya form tu. Okay, sebab yang prelim tu dah, sebab tu saya kata prelim tu dah kira master plan lah pun. So master plan yang memang untuk you nak submit dah. Cuma dia dalam bentuk yang belum siap lagi. Belum final lagi. Okay, apa-apa yang sebelum tu semua boleh pakai freehand. Sebab tu adalah proses yang you nak melukis, yang you nak sketch dulu. Untuk sampai kepada yang dah properly drafted tu. Okay, clear ke tak? Saya kena ulang banyak kali sebagai betul-betul clear. Clear ke clear? Clear. Apa lagi tak faham? Siapa lagi yang confused lagi? Clear. Sir. Ya. Kan dekat schematic kena label kan macam area tu untuk apa semua kan. Rasa dekat master plan pun still kena label lah. Betul. Master plan kena label juga. Tengoklah contoh master plan kan. Master plan memang dia dah ada semua lengkap dah, everything. Bila tengok kat master plan tu, kita dah tahu dah. Dah tahu dah ada apa dekat space tu. Sebab tu nanti next week tu saya tunjuklah contoh master plan yang dah siap. Sebab sebenarnya dah nampak pun master plan kan, sesuatu master plan kan. Sekejap, saya tengok contoh dalam ni pun. Macam ni kan. Dia label kan, nampak tak? Nampak saya punya slide kan? Nampak. Kan? Still sama, ada labeling. Cuma dia tak letak nombor spesies pokok tak payahlah kan, tapi at least simbol untuk pokok tu dah menunjukkan spesies apa. Kalau dia pakai spesies yang ada colours, master plan dah memang bercolor lah, dah memang nampak colour pokok tu lah. Use a variety of symbol sikit, dia nampak variety of symbol untuk trees ni. Banyak-banyak dah memang template memang banyak, nampak ada kat internet. Tapi tengok, still ni tanda ni pool, walaupun dia tahu ni pool kan, tapi dia still label pool, jacuzzi ni apa, sunbed kan, utility area, label tapi label very proper lah. Nampak tak ini dengan yang ni kan, ni adalah mungkin functional diagram dia. Ni semua, sebab tu saya nak kata, ni kena berlaku, ni mesti ada, walaupun dia tak letak dalam board je pun. Tapi ni akan ada lah sebab you upload nanti. Macam ni. Tapi ni rasa ni planting plan ni. Sebab dia label setiap satu pokok ni. Ni bukan master plan. Sebab dia banyak sangat labeling. Kalau banyak sangat ni, saya assume macam ni adalah planting plan. Sebab dia tanda satu-satu pokok. Kita tengoklah. Kan, ni yang ni mungkin dia belum fully ni kan. Ni mungkin kalau kita kata ni mungkin jadi prelim dia kan, prelim master plan sebab dia tak colour betul-betul lagi. Dia belum letak apa. Dia just nak tengokkan scheme dulu kan. Dia belum siap lagi, belum final. Tapi still dah nampak dah buku master plan. Dia memang master plan pun. Cuma dia mungkin tak siap dari segi colouring ke. Tak tahulah kan. Pattern dia belum siap ke. Okay, bila master plan tu dia dah nampak properly lah.
Every pattern tu dah nampak dah. Okay, tapi still ada labeling lah. Tak apa, tak ada masalah kalau label. Dia tak jadi kesalahan pun kalau label. Dia tak label tu mungkin salah sebab mungkin kita tak faham space apa. Dan teknik label pun ada juga macam-macam teknik lah. Kalau nak pakai style legend, pakailah legend macam ni kan. Nak kat legend sebelah kan. Kita nak kacau kat dalam ni, buatlah legend. Faham tak? Basic dia. Faham. Okay, jangan takut tu. Jangan takut buat salah. Bukan kata benda tu tak salah pun. Especially dalam proses schematic ni. Kan? Schematic dengan functional diagram dengan conceptual diagram tu. Yang tu memang you kena sangat-sangat perlukan freestyle punya teknik je. Yang proper bila dah sampai masa plan. Tu je. Fikir tu je. Sebab tu adalah presentation drawing. Okay, presentation drawing has to be completed. Has to be something yang proper. With labeling dengan apa semua kan. Sir, untuk schematic plan, labeling tu tak payah proper ke atau memang proper juga boleh lettering semua? Tak payah sangat. Tak payah pun. Schematic saya kata, Okay. apa-apa yang berlaku sebelum prelim tu ataupun prelim tu kadang-kadang still boleh nak buat something yang bukan tak proper tapi at least tak perlu macam final lagi. Dia nampak macam rupa nak siap tapi tak siap lagi. Tu bagi prelim. So Khamis ni is prelim dululah, something yang nampak macam masa plan tapi mungkin ada benda yang tak touch up lagi, mungkin nak dari segi pattern nak nampak lagi. Color memang confirm tak payah lagi, tak apa. Kecuali nak tak color, taklah color. Tak kisahlah. Prelim pun is still a process. Tu yang saya cakap. Tak pernah kita kerja bagi klien kita hantar prelim master plan. Tak pernah wujud macam tu. Kita akan hantar final presentation drawing, master plan sahaja. Tak pernah pun klien akan minta, okay saya nak satu board prelim master plan. Tak pernah. Mana saya bekerja pun tak pernah lagi orang klien minta. You kena faham yang tu. Okay, apa-apa yang berlaku sebelum master plan, semua tu masih proses. So, you boleh lagi nak free untuk apa lagi. Kan, tu nak roughly nak sketch kan, roughly nak label kan, tak kisah, boleh lagi. Okay. Faham ke faham? Faham tak? Faham sir. Okay, tak faham macam mana rupa master plan, Google lah, tengok kat Pinterest tu, lambat-lambat ada jenis teknik buat master plan. Okay, banyak sangat jenis. Okay, tapi you boleh pilih yang residential punya design lah, yang ada bangunan dan ada landscape sekeliling tu. Kadang-kadang dia yang bagi contoh tu something yang big scale kan, yang major punya project. You punya small scale je kan, tak perlu complicated pun. As long saya nampak ada design dia, ada form dia, form tu berlaku, okey lah. Tak dah pun, habis dah ni kan. Lepas ni boleh fikir dari segi nak buat benda tu dalam bentuk 3D je kan, macam mana rupa dia. Kan, saya cakap dari segi plane kan, dari segi plane horizontal vertical level dia macam mana. Depth dia pula, tinggi mana, ketinggian macam mana setiap elemen yang letak tu. Tu kemudian tu supporting drawing. That's why yang paling penting sekali adalah master plan. Lepas tu master plan tu yang kami masa sikit. Okay, bila dah siap master plan, supporting drawing tu memang akan datang dengan mudah ya. Sebab dah ada dah design. Yang ni yang memang critical sikit. Nak kena finalize betul-betul. Okay, ada lagi nak tanya? Ya. Tadi saya ada mention dekat schematic plan kena bagi tahu form tu dari mana. So kena buat macam conceptual development board sebelum ni lah kan? Ke tak ya? Kalau dekat conceptual board dah ada, tak payah lagi lah. Kalau dah ada kat situ, kalau tak ada lagi, itu kita tunjuk lah dalam schematic lah. Sebab schematic, saya minta you refer ni je. At least you ada you refer daripada buku kan, yang ni kan. Yang benda ni kan, itu je. Bukan saya suruh hantar, tunjuk balik yang daripada mood board apa semua, tak perlulah. Sebab daripada mood board tu, you dah keluarkan form kan. Cuma you tak tahu form tu, bawa kategori mana. Itu you follow daripada buku tu. So, you boleh categorize kan, okay, form yang saya keluarkan tu, ialah based on yang ni, curvilinear contoh dia, ataupun rectilinear.
So bukan benda nak buat kerja yang 2 kali tak. Ni adalah just nak ni je. Nak orang kata validate je. Okay, nak confirmkan form yang keluar daripada mood board tu ialah ini. Supaya dia senang untuk nak buat benda ni in order sikit. Faham tak? Boleh tak? Boleh ke boleh? Boleh. Sir. Ya. Lepas tu nanti kan untuk Khamis ni boleh ke kalau saya buat macam kan contoh saya nak buat tiga macam skematik dengan Prelim lah. Itulah. Itu. So nanti nanti kan kena combine kan macam kena letak dekat satu kertas lah. Maksudnya maksud saya macam saya crop gambar tu and then saya letak kat satu slide. Macam tu kira boleh ke saya? Dan ni untuk apa? Untuk Khamis ni. Mana? Untuk Khamis ni. Dah, untuk kami tu saya kata, you dah ada yang ni. Tak apalah, ni biar je lah ni. Yang you dah buat ni kan. Ni biar je. So next step, buat satu kertas. Tak tahu kertas ke apa. Water paper. You, daripada ni lah, kadang-kadang benda ni kita trace je. So ini, trace balik. Just refine balik je. Apa you dah buat kat situ. Form tu, okay. At least mungkin kat sini, you boleh buat gunakan drafting kan. Drafting tool sikit. So ada dia punya angle tu dah betul-betul proper sikit. Dah pakai ruler ke apa. Macam ni lah. Dah pakai ni. Komputer pun boleh pakai angle kan. Pakai at least pakai betul-betul pakai angle. So at least setiap satu tu dah ada measurement dia. Dia dah kira dah ni ke sini berapa. Ni berapa ni. Mungkin 1 meter ke untuk walkway ke apa. Sebab benda tu dah proper tapi dia mesti datang daripada sini skematik ni. Faham tak? So saya bukan nak minta benda tu. Tu saya kata ni dah buat satu paper okey tak jadi. Okey buat satu lagi paper. Sorry sekejap. Buang. Okay, tak jadi, buat tak jadi, tak apa. Upload juga. So, buat satu lagi step. Buat balik. Buat proper. Trace balik kan. Trace yang ni ke. Buat. Trace yang ni pula. Buat macam mana tu. Buat lagi. So, semua ni, boleh upload je. Upload S1 file ke. Nak buat PDF ke apa. Combine dengan S1 file. Sampailah you ada prelim lah contoh dia. Prelim plan. Yang memang dah properly buat kan. Dah ada semua kan. Angle dah ada proper. Tahulah site dia macam mana kan. Macam tu. Tak kisahlah. At least dah nampak ini you nak consider untuk nak finalize dah. Cuma belum siap lagi. Okay. So lepas pada ni semua proses. Boleh buat yang betul-betul dari layout tu. Master plan kan. Ni buat master plan betul. Yang daripada sini. Dia ada step tu saya kata dia semua ada step dia. Prelim ni buat balik macam refine balik je. Kadang-kadang prelim dah hampir siap dah pun. Kat sini mungkin ni nak buat dia nak tambah pokok sikit apa kan. Pokok tahulah. Tapi ni memang proper, very proper. Ni memang untuk submission level. Ni semua kena upload. Upload dalam sebagai punya copy of process. Ni semua adalah proses. So ni free ni semua free. Freely nak buat macam mana buat lagi. Yang ni yang kena betul-betul ikut format proper. Yang ni submit ni, yang ikut layout tu. Okay, ni faham ke tak faham ni? Ini. Step dia. Faham. So jangan terlalu fikir okay nak kena combine lah apa, nak kena buat okay ni semua nak crop lah apa, tak payah. Baca paper, you snap, upload. Tapi baca paper, apa tapi nak senang organize dalam Google Classroom tu, janganlah setiap satu buat snap, upload. Taklah, buatlah dulu semua. Upload semua ni S1 file, one PDF tu, boleh combine kan, PDF kan. Combine lah semua ni. Tapi dalam tu mungkin ada banyak lah. Kalau siapa ada banyak. Kalau sikit lah.
List ni semua ada. Tapi ni semua mesti ada. Ni semua kena ada dalam create folder tu. Ni untuk submission nanti. Ni submission, final. Ni lain pula. Final submission. Ni master plan yang proper ni. Ni semua yang buat atas semua ni, semua ni adalah proses. Okay, proses. Tapi mesti ada. Cara nak buat up to you. Tak ada yang kata nak kena kumpul. Okay, saya nak buat ni dalam satu board ni. Ada ni sikit, ada ni sikit. Tak payah. Ditunjuk tu as is. Tak, as is. Nak pergi IKEA tak? As is. Faham tak as is? Apa yang ada tu, itulah dia rupanya. Kalau IKEA tu barang yang display lah kan. Apa yang nampak tu, itulah you beli. You bawa balik. Tak ada yang baru-baru dah. Okay. Boleh tak? Faham? Ke tak faham lagi? Lagi tak faham, saya akan jawab. Faham ke faham? Mana Robi ni? Robi yang tanya dia kan? Sir. Ha. Maksudnya maksudnya tak perlu, maksudnya bolehlah banyak-banyak. Boleh. Memang ni proses. You jangan, tu saya kata, jangan terlalu rasa nak buat benda tu perfectionist sangat lagi untuk proses. Ini kan, ni saya kata kalau ni, kalau Aisyah kata nak kata, okay ni saya punya schematic, saya ubah-ubah sikit jadikan dia prelim, tambah sikit-sikit kan. Jadilah, itulah dia prelim kan. Sebab dia dah buat benda ni proper. Tu saya kata, macam dia je, dia punya style lah. Ni jangan semua orang buat benda yang sama. Sebab dia kata, sebab dia gunakan grid kan. So grid tu memang you kena pakai ruler lah. So ruler tu memang kena proper lah. Tak bolehlah buat cincai je. Unless you buat organik, janganlah pakai ruler kan. Organik, freehand lah kan. Untuk step ni, untuk proses ni. Cuma bila nak buat untuk apa master plan nanti, ataupun untuk prelim, baru dia pakai French curve. Nak pakai apa, tahu kan French curve kan, dia sebut French curve ni kan, tak apa, tak faham pula. French curve kan? Tahu. Kat sekolah dah belajar, dah ada kot. Okay, baru dia buat dekat sini, dekat prelim ni, nak proper sikit. So dia punya curve tu, daripada dia freehand sebelum ni, dia pakai French curve, so mungkin elok sikit kan, line tu, untuk prelim ni. Tapi apa-apa pun, ini bukan untuk final kan. Ni tapi macam mana kata ni? Okay, prelim ni something yang you dah buat properly dah. Okay, proper in drafting. Tak drafting. Proper using drafting tool. Okay, ni preliminary. Schematic ya, freehand. Except for floor plan tu. Okay. Apa lagi yang tak faham? Jangan bimbang, yang kat sini jangan bimbang, yang kat sini ni. Ni jangan bimbang, ni nak buat berapa, nak buat 10 ke? Nak hantar 10 lah, yang hantar satu lah. Depends on your process tu. Tapi yang ni semua orang kena standard. Ni je yang semua orang kena standard. Bila final ni, kan kita ada ni kalau kita present pun, kita akan present ni semua ni, satu-satu. Yang ni semua kita tak present. Ini akan berlaku masa sekarang ni dalam kelas ni. Tapi kena ada. So untuk Khamis ni kalau susah sangat, okay, Khamis ni semua kena buat proper, senang. Proper master plan. Dah, senang cakap. Tak payah nak fikir prelim, tak payah nak fikir apa, cuma tak perlu nak colour lah, senang kata. Tapi dah buat proper, gunakan ni, drafting tool dah. Dah ada pakai ruler, dah ada pakai set square ke. Untuk Khamis saya nak tengok.
Itu proses kan. Ya, Robi ni. Confused lagi? Tak sir, faham. Boleh dah. Apa lagi? Yang tak berapa faham. Okay, sebab step ni pun nanti pergi part 3 ke part 4 ke sampai lagi degree pun sama je. Semua akan berlaku benda yang sama. Tak ada orang buat lepas conceptual diagram ke, lepas orang buat bubble diagram, tiba-tiba terus jadi master plan. Jarang lah. Dia mesti akan berlaku juga step by step ni. Okay. So, you nak upload apa-apa, biar you upload S1 file lah, senang. Combine dulu, you buat siap semua, baru you scan. Nanti you ambil apa, pakai cam scanner, tak apalah, you ambil foto ke apa. Baru you combine S1 file, okay. Combine S1 file, bukan combine S1 bot. Jangan confuse. Okay, saya nak tengok benda tu berlaku. Proses tu. Okay, ada apa lagi? Siapa lagi nak tanya? Ada soalan lagi? Okay, buat dulu untuk Khamis ni. Macam mana pun push yourself untuk siapkan. Okay, untuk master plan tu. Okay, so at least nampaklah form tu dah berlaku. Okay, tu saya kata kalau benda ni, kalau you ada printer kan, printer kat rumah ke apa, you print banyak-banyak je form-form yang ada dalam buku tu. Dia cuba trace. Trace tu letak sesuai tak dengan saya punya site tu kan. Tengok pada site tu. Kadang benda ni kena shortcut je. Tak perlu, itulah kadang benda ni saya tak perlu ajar pun. Kan, benda ni method of the technique je. Sebab saya kata form ni macam kat mana pun, design mana-mana pun, dia akan follow the same form juga. Percayalah. Dia takkan lari pada basic form yang ini bagi 6 item kan, 6 teknik tu kan. You carilah mana-mana design yang sekarang ni pun, yang latest ni pun. Dia still ada that principle of using the same teknik untuk dia bergerak, untuk dia evolve form tu. So you pun sama lah, semua orang akan melalui proses yang sama. Nak shortcut, cuba trace je. Trace je yang mana dalam buku tu. Print lah, print yang mana yang ada form yang you rasa you suka. Cuba trace atas batu paper, works tak? Edit balik. Tapi kena ikut scale lah, janganlah yang you ambil refer tu mungkin tak ada scale kan. Bila on site tu, tengok balik, silap dia punya walkway tu sebesar-besar alam kan. Untuk walkway saja kan. Kena check dulu tu. Kita kami boleh nampak benda tu. Okay. So depends on the scale lah. Macam ni kan. Tengoklah. Kalau pintu dia besar ni, orang dia mungkin kecil kan. Jangan lah. Pintu saya tengok ni. Pintu pun tak berapa sama besar ni. Orang dia besar ni lah kot. Kita tengoklah balik. Logik tak ada jalan. Saya nampak sini ke sini. Kalau orang besar ni. Tengoklah. Logik ke tak? Kadang-kadang kami tengok macam tu dia scale and proportion tu. Ni kan, ni. Orang besar ni kan. Dari atas lah ni from top kan. Dia berjalan kan. Tengoklah. Logik ke tak? Besar ni ataupun cukup dah. Kecil je. So ni boleh ada space lain. Kan, rather you letak sebesar-besar untuk walkway saja. Dia tengah panas ni kan. Kenapa tak buat space tu kat sini? So ni boleh tambah shading lagi. Okay, so. Okay, biar walkway ni untuk orang berjalan kan. Function walkway dalam berjalan. Bukan orang nak baring kat situ. Bukan nak guling kat situ. So, kenapa perlukan sebesar space untuk walkway saja? Kena fikir tak? Sebab you kena fikir. Bila design certain things, so you imagine you yang berjalan kat site tu. So you rasa macam mana? Tengah panas ni kan? Bila jalan tengah panas ni rasa okey tak? Ataupun you nak cepat-cepat duduk somewhere sini je. Nak jalan sikit berapa meter, ada tempat duduk. Jalan sikit berapa meter, ada tempat duduk. Jalan sikit, ada tempat duduk. Orang Malaysia kan, dia tak nak terlalu suka berjalan kan, dia nak cepat-cepat duduk. Tapi tengok balik, yang saya sebut-sebut semua ni, mana pergi punya exhibition punya elemen tu. Sebab kita dah buat galeri kan, mana punya galeri elemen dekat luar. Tu kena tengok balik. That's why I said, you kena fikir, bila you buat something tu, you nak design apa sebenarnya.
Sebab tu saya kata jangan fill in the blank. Jangan you rasa ada space kosong, you letaklah apa-apa kat situ. Ni kena fikir balik. Sebenarnya tujuan matlamat utama tu dekat punya aim objektif tu ialah untuk apa? Team you sebenarnya untuk apa? Bukankah you nak design outdoor gallery? So kat mana elemen outdoor gallery dalam punya design ni? Ataupun dah lupa dah. Dah tak ada dah gallery punya item. Tahu? Itu saya akan tengok nanti dalam prelim nanti. Ataupun dalam master plan. Tak tahulah. Saya tak nampak lagi lah. Sir, nak tanya. Kalau kan, yang macam board-board yang kita orang buat tu kan. So dekat prelim tu nanti kena buat board tu kan. Kedudukan dia, position dia. Dia macam nak hampir tapi tak perlu lah buat dalam kolom yang macam tu. Yang kalau ikut layout tu kan ada key plan, location plan kan. Key plan, location plan kan. Maksudnya macam tu. So, prelim Dekat dalam plan prelim tu maksud saya. Maksudnya apa? Tak apa, saya faham. Tak faham ke faham? Prelim nanti buat satu dalam satu sheet je. Tak payahlah ada key plan masa apa location plan lagi. Tak ada masa plan satu sini. Cuma nanti kalau ni dah approve, boleh terus jadi master plan. Kalau tak approve, prepare lagi apa-apa kat sini. Sebab tu saya kata jangan terlalu nak fikir prelim ni kena prelim, kena dalam keadaan dia prelim. Jangan sebut macam tu. Dia adalah master plan. Cuma belum final lagi. So, tak perlu nak ada key plan, location plan tak payah. Bukan submission untuk final. Jangan terlalu rasa you all terlalu takut kan. Takut nak sangat nak hantar ni takut apa tak cukup syarat lah apa. Tak ada. Saya nak minta satu master plan je untuk iCommerce ni. Satu butter paper tu, masih butter paper ada master plan dah. Itu je fikir. Ini master plan. Faham ke faham? Tak payah ni, buat spot ni confuse lah. Ni ada buat ada apa. Kau tengok sangat. Ni benda. Master plan. Kenapa dia tulis master plan? Kan tulis MP tak faham pula. Master plan. Okay. Clear tak clear? Clear ke clear? Clear. Khamis. Okay, so upload dulu supaya saya boleh tengok dalam kelas tu. So kalau nak ambil masa sikit, tengok macam mana lah nanti. Mungkin kita ada 3 jam tengoklah macam mana. Nak 10 lebih ke. Up to you. Janji dah upload dulu, siap-siap. Okay, sebab saya kena download pula lepas tu. Okay, upload dalam PC. Before class. Okay, tapi kena ingat yang lain-lain ni dah berlaku dah. Memang ada juga you upload sambil-sambil. Yang atas ni. Yang ni semua ni. Yang ni semua ni. Kali lain lah. Ni semua ni. Okay, ni semua ni. Ada juga dalam folder. Okay, bila saya tengok nanti you dah tunjuk ni. Okay, saya tengok balik lah. Apa you dah buat dalam folder create tu. Okay, you anggapkan folder create ni sebagai you punya apa? You punya database untuk collection. Ni free ni. Kan create ni macam you pakai sebagai punya macam you punya ni lah. Anggapkan ni sebagai satu kabinet lah untuk letak segala benda untuk you refer. Kan? Collection lain nak tak images tak apa kan? Nak tak images banyak kan? You dah ambil daripada internet kan? You buat dalam satu butter paper ke? Bukan butter paper lah, you buat satu digital kan? Digital ni kan? Untuk you nak bantu you nak dapatkan form kan? Cuba dalam folder create. Ada saya kata macam ni tak boleh.
Tak ada saya kata macam tak boleh upload ni, buang, rugi space. Tak adanya. Bukan macam tu. Lagi banyak benda dalam tu, lagi bagus. Tunjukkan proses tu memang you buat. So ni memang folder yang saya letak create ni untuk you sendiri, untuk you refer. So jangan delete apa-apa pun dalam tu. Tak perlu delete pun. Bubuh je. Faham tak? Kecuali untuk submission. Submission ni hantar apa yang perlu je lah. Itu je. Folder create ni memang free je. Sebenarnya untuk bantu you all je. Supaya ada Google Drive kan. Nanti you simpan dekat dalam laptop tu. Mata-mata pula kan. Tak boleh nak organize. So buat sendiri. Buat dalam you punya tu. Setiap folder masing-masing tu. Sebab bila you hantar, memang dia dah complete as ini. Dia dah complete as one folder untuk setiap orang. Sini kan. Dia setiap satu ni. Create ni. Dalam ni dia mungkin ada banyak-banyak file lah. Faham tak? So saya assume nanti setiap orang ni dia ada dia punya own collection dalam tu. Tapi file name tu rename lah dengan something kan. Nak kata ini untuk apa benchesnya ideas. So you buat lah. Upload je. Namakan lah. At least saya nampak. Renaming system ni. Filing system ni kena betul sikit. Biar saya boleh refer. Tak ada nama file tu tiba-tiba cam scanner mana cam scanner benda cam scanner. Namakan, rename ni balik. Okay, nak buang dulu, upload balik pun tak apa. Tapi dalam ni create punya folder ni boleh letak apa-apa saja. Saya nak ulang banyak kali. Boleh letak apa saja yang membantu you nak develop your master plan. Tak semestinya batu paper je. Boleh letak dalam tu apa-apalah nak buat collection gambar. Untuk daripada Pinterest ke. Tinggal letak collection gambar sendiri dah. Tu je, itu saya reject. Tu saja. Yang lain semua boleh. Okay, faham ke faham? Boleh. Apa lagi tak clear? Saya tak nak dalam WhatsApp ni tanya lagi, PM lagi, macam ni ke se. Tanya terus dalam ni, senang. Ni waktu you all ni. Okay, sebab luar pada waktu studio saya dah susah sikit dah. Ada macam-macam apa. Kelas pun satu hal lah tu. Saya ada administration lagi kan. Jawatan untuk lain lagi. Mungkin susah sikit saya nak tengok. Okay. So at least dalam waktu studio ni ambil use of the time tu. Apa-apa you nak tanya. Okay, apa lagi? Ada lagi nak tanya? Soalan? Ada lagi tak? Ada. Boleh Yang ni kena buat je. Sebab waktu-waktu time studio pun waktu untuk you bekerja. Bukan waktu untuk Gmeet je. Okay, Gmeet ni untuk saya nak brief certain things je. Okay, sebenarnya waktu ni lah you kena buat kerjanya. Okay. Boleh semua? Ada lagi tak semua ni? Ada. Tu on camera kejap. Ya. Kejap sir. Sekejap saya nak pakai tudung. Sekejap. Kat je rambut tu. Bilik saya gelap ni. Aduh, buat kerja gelap. Ingat Batman ke? Bilik gelap? Buat apa ke gelap ni waktu kelas ni? Tak mandi lagi tu. Belum. Tak kisahlah, saya nak tahu ada tak orang ni. Ni cakap seorang ni. Ada doktor, ada depan laptop ni. Kamera tak boleh buka. Tak apalah. Okay. Okay semua? Okey. Okey doktor, okey. Okay, Anda sir. dapat vaksin ke belum? Belum. Belum. Lambat lagi. Perak lambat lagi. Tak dapat tarikh lagi.
Kan ikut umur dah boleh dapat ke? Yang tak dapat lagi, oh, expire you all lah kot. Dia warga emas je dah dapat dah. Okay lah. Anti-vaksin punca. Ha? Lambat. Anti-vaksin punca lambat. Apa anti-vaksinnya? Tak kena anti-vaksin tu. Layan lah. Orang Perak dapat ke? Duk Perak ke apa kan eh? Orang Perak kan? Orang Perak. Dapat lagi duk Perak ni. Sama je. Okay, boleh tengoklah. Dia semua dah dapat vaksin, semua dah kes dah okey. You all boleh datang. Jumpa face to face. Baru masuk studio. InsyaAllah lah doakan. Okay, hujung tahun mana tahu. Kita dah clear sikit. Baru tahu macam mana. Kita create betul depan-depan. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh Boleh buat dulu ke? You kena buat dulu. Refer buku tu. Saya wajibkan semua refer buku. Okay, tengok balik. Tengok balik. Nak senang, trace je balik. Ada butter paper kan? Butter paper tu guna untuk trace kan? Pada guna butter paper, tak guna cartridge. Okay, trace balik form yang you nak tu. Kumpul banyak-banyak. Okay, dah kumpul yang tu pun boleh upload sekali dalam PDF tu. Dalam classroom tu. Okay, saya nampak proses tu, oh ibarat macam ni punya, you trace dulu. Okay, tak apa, tak masalah. Okay, you kena tahu tujuan dia nanti bila you nak submit, bila dah final, bila kita nak marking tu, bila kita nak marking, nak evaluate pemarkahan tu. Sebab kita bukan exam. Exam tu senang, maths tu senang kan, you buat formula, calculation, 1 plus 1 gitu-gitu, dapatlah jawapan dia. Scheme answer dia memang gitu je. Tapi untuk design studio, you tak boleh 1 plus 1 equals 2. Macam kita banyak kali kan, 1 plus 1 mungkin 5, mungkin 10, mungkin 7, mungkin negative 1. So, benda yang dapatkan markah tu ialah melalui proses you. You hantar satu master plan yang lengkap, siap pun. Memang memang complete, perfect. Tapi still tak boleh dapat A juga. Kecuali kita tahu proses tu ada. So, yang tu kena upload tu. Tak butter paper tu. Sebab saya boleh upah orang je buat master plan untuk saya. Kan? Saya hantar, submit. Boleh dapat A. Buat apa macam tu? Okay? Sebab itulah saya keep on explaining, keep on stressing on the process tu, butter paper tu. So, tak perlu nak fikir sangat pun. Kalau ikut dulu, masa physical class tu, studio, dia memang ada satu tebal tu, butter paper. Compilation. Yang tu kita siap bind lagi. Okay? We buat satu A3 kan, A3 butter paper, dalam tu penuh. Macam you buat sketchbook kan. Penuh dengan compilation. So, tak adalah orang nak tanya, okay, butter paper ni kena ada apa, tak ada. That is your scrapbook. Kan, macam you main scrapbook. Scrapbook kan, apa-apa you jumpa letak, apa you jumpa letak. You bayangkan macam tu, you buat scrapbook sekarang ni. Untuk semua proses, untuk schematic, untuk conceptual, kan, untuk prelim pun, that can be part of your scrapbook juga, prelim tu. Walaupun dia dalam butter paper, walaupun dia dah buat proper dalam dalam draft, gunakan drafting tool dah. Okay. Faham ke faham? Faham. Okay. Faham ke? Okay, boleh proceed buat kerja. Proceed dulu. Make sure you take note semua ni. Okay, you have to take note. Jangan tanya banyak kali lah. Okay, benda yang memang selalu berlaku pun. Okay, so nanti jumpa Khamis ni dengan you punya ni master plan . Saya nak sebut prelim ke apa, saya nak sebut master plan je. Okay, cuma dia tak bercolour je lah. Okay, kalau nak colour lah. Okay, at least ada dah rupa you punya master plan tu.